درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Baik, Sadaqallahul Azim. Hazimi, bolehkah Hazimi bacakan terjemahan Hazimi? Okay, baru-baru masuk dah kena baca. Kalau apa Hazimi dah jumpa? Boleh, surah Al-Anfal 1 sampai 5. Ahlan ikhwan 183, macam pesalah penjara ni nombor-nombor ni. Okay, teruskan Hazimi. Okay, pada ayat pertama. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iaitu orang-orang yang melaksanakan solat dan yang menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh darjat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampun serta rezeki nikmat yang mulia. Baik. Jazakumullah khairan katsir kepada Hazimi dan juga Arsyam. Ustaz baru perasan soalan. Buku apa Ustaz? Ada buku-buku yang Ustaz buat list tu, nanti Ustaz share balik. Baik, jadi Alhamdulillah surah Al-Anfal. Mesti tahu ni. Surah Al-Anfal turun bila Faris? Lepas perang Badar. Okay. Surah Al-Anfal turun selepas daripada perang Badar. Yang mana kita tahulah perang Badar ni kira ujian yang paling besar dan yang pertama kali yang turun kepada Nabi dan juga umat Islam. Sebelum itu banyak berkisah tentang ujian-ujian dalaman kan, ataupun ujian-ujian kecil. Tapi bila masuk perang Badar, itulah kejayaan pertama umat Islam dan juga titik tolak kepada umat Islam untuk capai kejayaan yang lebih banyak. Jadi dalam soal Al-Anfal ni, kita dapat lihatlah kan, antara benda yang disebut dalam ayat pertama, Allah kata berceritakan tentang, orang tanya tentang harta kan, pembahagian ghanimah. Okey, biasalah kita lepas perang akan ada orang yang tinggalkan dia punya pedang, tinggalkan dia punya kenderaan kesayangan lah, Badrul Munir tajuk Safawi dia, kenderaan kesayangan dia dan sebagainya. Jadi sebab itu adalah the first perang kan, perang yang pertama umat Islam, tak biasalah. Tak tahulah macam mana nak membahagi, adakah kita semua boleh ambil sesuka hati kita ke atau macam mana. Maka itulah menjadi persoalan kepada umat Islam kepada Nabi SAW. Namun yang menariknya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjawab persoalan tersebut secara directly. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cuba untuk mengalihkan mereka semua ni apa yang lebih besar daripada kejayaan tersebut. Ataupun apa yang sebenarnya yang kita kena muhasabah adalah bagaimana kita dapat kejayaan tersebut. Bukan apa hasil dia. Ghanimah tu adalah hasil kejayaan tersebut. Tetapi bagaimana kita dapat kejayaan tersebut dan apa yang benda lagi penting daripada kejayaan tersebut. Maka itulah, daripada situlah bermulanya kisah atau bermulanya satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang in kuntum mu'minin. Jika kamu ni benar-benar orang yang beriman. Maka definisi kejayaan sebenar adalah bila mana kita dikategorikan sebagai orang yang beriman. Ada pegang kayu apa tu Dam? Kayu khatib ke? Kayunya apa Ustaz? Macam-macam lah. Terbang macam reporter sudah. Baik, maka disebut lagi diceritakan secara bukanlah detail tapi adalah list-list yang Allah Ta'ala sebut. Kenapakah sebenarnya mereka-mereka ini mendapat kejayaan tersebut? Kenapa mereka dapat kejayaan tersebut? Maka Allah Subhanahu Wa Taala bermulakan dengan ayat yang kedua tu yang kita baca tadi kan. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan orang-orang yang orang yang beriman ni bila mana sebut nama Allah gemetarlah hatinya. Allah. Biasa je Badrul muak kan. Allah. Contoh je. Sorry, gurau. Kan? Apa orang beriman Allah Subhanahu Wa Taala sebut
Aduh, Ustaz pun sendiri pun belum beriman lagi kot. Bila mana dia ceritakan tentang ayat Allah, dia ceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, macam manakah sepatutnya hati kita memberi reaksi. Bukan kita dengar Quran kita makin lalai, dengan sambil-sambil usrah pun kita boleh lalai. Sedangkan benda ni benda yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka yang berjaya, the first thing yang menyebabkan mereka ni berjaya adalah sebab hati mereka ada something. Hati mereka ni sebut nama Allah gementar. Baca ayat Allah bertambah iman ia. Dan mereka ini siapa dia lagi? Mereka ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ni orang-orang yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejayaan yang kita nampak dalam perang Badar tu, it's not about pedang siapa paling tajam, siapa yang paling power perang, siapa yang paling perform dia punya badan, jasad dia, tidak. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang ada di dalam hatinya dan apakah perbuatan-perbuatan hati tersebut. Maka daripada situlah orang-orang yang ada kebaikan dalam hati ni akan menatijahkan dia ni mudah untuk solat, mudah untuk buat ibadah, mudah untuk bersedekah, memberikan harta, membantu orang lain. Pertama sekarang kita dalam musim COVID kan. Kita tengoklah kan. Setiap hari, setiap waktu ada saja kes-kes pembunuhan kan. Orang bunuh diri, kes-kes kemurungan yang paling dahsyat ini lah kan. Dekat jejantas kan. Dia gantung diri dia dekat jejantas dekat emas tu, dekat kajang tu. Itu lalu orang start tu biasa tu. Dekat rumah Zul. Mana Zul? Zul tak ada dah. Dekat rumah Zul tu, dekat kajang ada Zul tu, memang lalu lah situ. Memang tahulah kat mana tempat tu. Jadi gantungkan diri dia kat situ. Kita nak tanyalah dia Muslim atau or not, tapi nak katanya semua orang sedang hadapi benda tu. Tak kira Muslim ataupun bukan Muslim. Jadi orang yang beriman, hidup dia bukan untuk diri dia. Hidup dia untuk Allah dan untuk masyarakat. Ibadullah dan juga khalifah ataupun infak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu bendanya. Kejayaan yang dicapai oleh orang Islam tidak akan dapat dicapai kalau tidak ada ciri-ciri ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang berjaya. Kan? Bukan menang perang kalau kita sebut. Patutnya Allah sebutlah menang perang lah berjaya kan? Tak. Menang perang tu bukan kejayaan. Tapi yang menyebabkan mereka itu berjaya adalah sebab apa yang ada dalam hati mereka. Apa yang mereka buat dalam hati mereka. Apakah perbuatan-perbuatan mereka yang buat ataupun usaha-usaha mereka. Jadi itulah kejayaan walaupun kita nampak perang Badar ni kot dia punya apa panggil tu? Titik tolak. Titik tolak dalam bahasa Inggeris apa? Titik tolak. Turning point. Turning point. Good job guys. Good job. Don't forget to share the star. Okay. Turning point kan. Turning point daripada Islam tu peringkat yang kata kecil hinggalah menjadi satu benda yang besar dalam dunia, yang menawan dunia kan. Islam capai kepada kita sebab apa? Sebab perang Badar kan. Sebab tu Allah Nabi bila malam-malam perang Badar tu Nabi kata, Nabi angkat tangan sampai tinggi, Nabi kata kalaulah semua mati hari ni, tak ada orang lah yang akan dapat agama kamu. Kalaulah peperangan ini kalah, tak adalah lagi orang yang akan sembahmu ya Allah. Nabi bukan ugut tapi Nabi nak katanya kritikalnya waktu itu kritikalnya perang Badar tu yang menyebabkan kita ini mencapai apa kita kata hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita boleh disimpulkan orang yang nak dapat trofi kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adanya dalaman, adanya luaran. Dalaman dia apa? Dalaman dia gementar hatinya ataupun hati dia hidup. Tandanya hati dia gementar bila ingat pada Allah. Gementar tu bukanlah tiba-tiba apa? Contoh kalau Muaz dia pakai smartwatch. Smartwatch dia tu boleh detect dia punya heart rate. Tiba-tiba heart rate tu dia tinggi. Allah, tiba-tiba naik. Pecah. Atau meletup iPhone pula dah. Dia punya smartwatch kan, meletup smartwatch dia. Bukan macam tu kan. Kata bila gementar hati tu maksudnya bila kita ingat Allah dia macam Allah rasa macam bersalah, rasa macam ada something wrong, rasa macam tak sempurna lagi iman, rasa tak cukup dan sebagainya. Dan dia akan bertambah iman. Maksudnya apa dia bertambah iman bila dengan ayat ni? Maksudnya bila ada ajakan-ajakan kebaikan ataupun bila mana kita diajak untuk mengingati Allah, dia sahut, dia sambut dan dia suka mendengar peringatan-peringatan.
Kan kita tahu kan tazkirah tu bermanfaat bagi orang yang beriman kan. Dia tahu. Sampai yang membantu dia akan dengar, dia akan pinjamkan telinga dia sebentar. Yang kedua, luaran je. Dari sudut amal dia. Apa dia akan amal dia? Dia akan rajin beribadah dan dia akan rajin bantu orang. Tak bantu orang, belum sempurna lagi keimanan dia. Jadi inilah benda-benda kejayaan yang kita nak dapat, perlunya adanya beberapa ciri ini. Namun yang menjadi fokus kepada ustaz ini adalah yang ustaz tanda tu, yang bergerak-gerak tu. Toy. Tawakal. Dan kejayaan yang ustaz nak gambar, nak bawa pada ini adalah kejayaan antum untuk mencapai ujian yang kita rasa tidaklah sebesar perang Badar. Kecil je daripada perang Badar. Tak sampai tak perang pun lagi kan. Hanya perang di kertas ataupun perang di online saja. Namun inilah benda yang selalu disalahguna. Macam mana, dah study ke belum? Masya-Allah, tawakkal ala Allah. Dah belajar ke belum? Insya-Allah, tawakkal ala Allah. Macam mana Rizal? Insya-Allah, Allah dah bagi yang terbaik, tawakkal ala Allah. Oh, suka hati dia dan nak guna tawakal. Walhal tawakal ini adalah satu ciri-ciri ataupun syarat-syarat penting dalam kita nak mencapai kejayaan. Betul, Jabariyah terus kan. Tawakal Allah yang susah Melaka. Kita mana ada kudrat, Syekh. Kita tak ada kudrat. Ini benda itulah benda yang kita kena jaga-jagalah. Jadi hari ni Ustaz nak cerita pasal tawakal. Sebab dia dah letakkan tawakal ini sebagai one of ciri ataupun syarat orang tu nak berjaya. Ustaz cerita ni berdasarkan buku ataupun kitab yang ditulis oleh, mana kitab Ustaz tadi? Kitab Yusuf Qaradawi. Ikhlas dan tawakal. Sebenarnya dia dua tulisan. Tapi Ustaz beli ni dia gabung dua tulisan terus. Sepatutnya satu buku ikhlas, satu buku tawakal. Jadi Ustaz sekarang tengah baca tawakal. Ikhlas Ustaz dah baca itu, sekarang Ustaz baca tawakal. Dan menarik dah Ustaz nak kongsikan kepada semua apa yang Ustaz baca. Supaya kamu tak boleh baca kan. Nanti bolehlah jawab dekat Google Form tu, dah baca buku belum? Busy lah bosku. Tak apa, Ustaz tolong bacakan untuk kamu Baik. Jadi dalam buku ni dia ceritalah tentang tawakal. Ustaz sangat suka dah. Sangat-sangat menariklah apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam menceritakan. Dalam tu diceritalah kefahaman salah berkenaan tawakal ataupun kalau kita biasa bacalah, ada orang-orang sufi yang selalu cerita pasal tawakal, dia rot ataupun dia balas balik tawakal ni salah dan sebagainya. Tapi tak apalah, Ustaz nak cerita ni ringkas saja insya-Allah. Ringkas Ustaz dah pukul 10 dah. Baik. Jadi apakah sebenarnya dia masukkan tawakal? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada banyak lagi ayat Al-Quran yang cerita tentang tawakal. Ada banyak lagi kan. Dan tawakal diletakkan sebagai ciri-ciri orang-orang yang beriman. Selain daripada ibadah, selain daripada infak, selain daripada hati dia hidup, antaranya adalah tawakal ala Allah. Apakah yang masukkan dengan tawakal? Imam Ahmad bin Hanbal kata, tawakal adalah amalan hati. Maknanya bahawa tawakal adalah amalan hati, bukan lisan atau amal anggota badan, dan ia pula bukan bahagian daripada ilmu pengetahuan dan wacana pemikiran. Maksudnya apa dia? Tawakal bukan kat mulut. Macam mana semua? Tawakal, insya-Allah tawakal. Mana tawakal? Tawakal bukan kat mulut. Tawakal bukan pemikiran, tawakal bukan ilmu, tapi dia amalan hati. Sama macam ikhlas. Ikhlas dengan tawakal dia macam ada persamaan sedikit. Sebab dia bukanlah benda yang kita boleh buat-buat. Mulut bercakap, ikhlas tak? Ikhlas. Kan kita tu sumbangan ikhlas, besar tu, sumbangan ikhlas kita nak bagi kan. So tawakal Ustaz tak ada. Kan benda simple kan. Contoh kalau kita dah nak exam tu, kita pun padahal kita study satu lesson exam, malam ni baru study kan, lepas tu kita pun orang tanya macam mana, dah study ke belum? Dah, tawakal Allah. Padahal study sekejap je kan, tapi tawakal tu tinggi kan. Tinggi sangat masalah juga kan. Jadi Imam Ahmad kata macam itulah. Imam Ahmad kata tawakal ni guys, Zul, Ikhwan, Hazimi, Arsyam semua tawakal ni bukan benda yang kita boleh buat-buat Dia adalah benda yang datang daripada hati seperti mana ikhlas. Abu Turab Al-Nakshabi sebut, anda pun tak sempat nak search siapa beliau ni, tapi ada ditulis dalam buku tu, dia kata apa? Tawakal adalah memaksakan anggota badan dalam ketaatan, kebergantungan hati kepada Allah, rasa percaya kepada kifayatullah atau perancangan Allah. Jika diberi maka ia bersyukur, jika tidak diberi maka ia sabar. Ini benda yang disebut oleh tawakal, berkenaan dengan tawakal. Maksudnya apa dia? Maksudnya hati yang akan membawa fungsi kepada
tawakal. Kalau orang tu dia hati dia problem, maka tak timbullah tawakal. Sebab itulah kalau kita baca ayat tadi kan, apa yang disebut dulu? Hati dia gemetar, hati dia bertambah iman, barulah ada tawakal. Bukan tawakal dulu baru hati hidup, tak. Tapi hati tu berfungsi, barulah datangnya tawakal. Tapi ramai juga tak datang malam ni kan. Tak apalah, insyaAllah. Moga Allah berikan kebaikan kepada semua. Baik. Maka Ibn Qayyim rahimahullah, Imam Ibn Qayyim rahimahullah disebutlah bagaimana kita nak katakan tawakal itu sempurna, ataupun macam mana kita nak kata suatu benda tu tawakal. Ataupun apakah unsur-unsur dia. Contoh kita kan, kalau kita kata apa, oksigen. Oksigen apa unsur oksigen? Ada tak ingat lah jawab apa. Apa unsur oksigen guys? Ustaz lupa lah. Akan ada unsur dia kan? Unsur-unsur dia tu. Oksigen tu je lah. Okey, oksigen je. Okey, oksigen je lah. Ataupun biasalah kan benda-benda ni adalah unsur-unsur dia. Bukan unsur avatar, air, api semua tu bukan. Ini unsur-unsur yang sepatutnya. Jadi tawakal ni ada unsur-unsur dia. Apakah unsur-unsur dia kata? Yang pertama sekali, tak akan berlaku tawakal kalau orang tu tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Kalau orang tu tak ada hubungan dengan Allah, ataupun hubungan dia jauh dengan Allah, ataupun dia ni tak ada hubungan, ataupun orang kata apa? Hubungan dengan Allah tu jauh, maka sebenarnya tak wujud bertawakal dalam diri dia. Kalau disebut mulut dia, tawakal, ada tawakal, tapi tak semayang lambat, ataupun susah nak infak, susah nak tahajud, solat lambat, macam-macam lah masalah kan. Tapi kita sebut tawakal. Benda tu mungkin akan hanya datang daripada mulut kita sahaja. Yang kedua, teguh hati dan benar tauhidnya. Maksudnya apa dia? Kita bukan Jabariyah. Kita bukan Qadariyah. Kita bukan kefahaman-kefahaman yang bukan-bukan. Kita tahu bahawa Allah yang menyusudi hidup kita. Kita bukan anggap Allah ni tak ada, ataupun kita tidak menganggap hidup kita ni kita punya. Kita bukan sekular. Maksudnya nak kata apa? Teguh hati dan benar tauhidnya. Yang kedua, adanya kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sedang berusaha, kita ada kebergantungan kepada Allah. Bukan kita fokus kepada ini aku punya study, akulah yang dapat, tak. Kita dapat study sebab apa? Allah yang mengizinkan kita. Kita dapat ingat satu formula, Allah yang izinkan kita. Kita dapat mengajar orang kan Adam kan. Sebab apa kita dapat mengajar? Dengan kita pandai? Tidak. Tapi betul kita pandai, tapi Allah yang mengizinkan dia. Jadi kebergantungan kita kepada Allah tu kena ada. Tidak akan jadi tawakal kalau kita tidak bergantung kepada Allah. Saya tawakal kepada saya tawakal. Tak apa, tawakal je lah, tawakal. Tapi hati tak ada ingat kepada Allah. Hati tidak bergantung kepada Allah. Tidak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab memang hidup kita ni macam ni guys. Guys umur sekarang. Saya tengok ustaz tidur buat live streaming main game tu. Ikut guys kan. Hidup kita macam ni lah guys. Kan? Kita adanya kebergantungan. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fatihah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang kita ni tugas kita memperhambakan diri kita kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang seterusnya, tak akan jadi tawakal kalau kita ni tidak husnuzon kepada Allah. Contoh, kita dah berusaha kan. Kita pun rasa masih ragu. Ya Allah akan tolong ke tak aku ni Allah, aku dah banyak dosa. Allah akan tolong ke tak Allah tak tolong ni. Siapa dah aku? Aku banyak dosa. Kat CFS ni aku tak pergi buat apa. Adakah Allah akan tolong aku kan? Kita rasa betul dah perlunya ada rasa takut tu. Tetapi kita dengan Allah perlunya kepada sangkaan baik. Kita kena berhusnuzon. Kita yakin tak Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Allah akan bantu kita macam mana sekalipun insya-Allah. Yang seterusnya, tunduk hatinya kepada Allah. Tawakal tidak akan menjadi tawakal kalau seseorang tu tak tunduk hati pada Allah. Maksudnya apa dia? Dia boleh buat assignment atau dia boleh study, dia boleh berusaha, tapi dia tidak menjaga batas-batas. Contoh, dia tahu bahawa kena jaga ikhtilat sebagai contoh. Nah, Ustaz tunjuk video lama, Ustaz kan malu pula tak ya? Ada video lama Ustaz buat, tapi video tu macam mengarut sangat. Contohnya ada soal ikhtilat. Okay, contoh ada sister ni mesej. Tolong saya ajar, saya tak faham lah. Assalamualaikum ya akhi, contoh saya tak faham, boleh tolong ajarkan saya tak? Kita pun tak boleh kan. Bila orang yang lemah nak tolong, kita kena tolong.
Kita lelaki, orang yang beli beras. Kita lah ar-rijal qawman nisa. Kita kan biarkan muslimat ni keseorangan tanpa bantuan. Kita bantulah dia. Dan waktu itulah kita pun, hati kita pun berbunga-bunga, tumbuhlah tiba-tiba daripada bunga itu tumbuhlah duri, daripada duri tumbuhlah racun, daripada racun matilah hati. Kan? Jadi benda ni kita tahu. Mana yang Allah tak suka jangan buat. Tak boleh ke tolong aku sister? Banyak lagi sister-sister ni boleh minta tolong. Kenapa tak tolong kita? Kan? Kita banyak lagi orang nak tolong kan daripada sister tu kan. Tapi itulah benda kita kena hati-hati guys. Assalamualaikum ya ukhti macam biasa ya Faris. Lepas tu kita kena pasrah kepada Allah. Pasrah ni bukanlah okey Allah tak ada, tapi kita dah tahulah, kita dah ada usaha-usaha dia tentu. Dan terakhir natijah dia apa dia? Redha. Bila Allah berikan kita punya ni seperti mana disebut tadi kan. Kalau Allah beri, jika diberi maka ia bersyukur. Jika tidak diberi maka ia sabar. Syukur dan sabar itulah dipanggil sebagai redha. Kan, baik. Jadi itu unsur-unsur tawakal. Jadi sebenarnya guys, tawakal is not easy lah. Tak semudah yang disebut lah. Seperti mana ikhlas. Ustaz bila baca benda ni, susah juga tawakal ni. Dia bukan benda yang kita boleh sebut je. Tapi dia memang memerlukan kepada hati yang memang betul-betul power. Sebab itulah tawakal ni antara senjata bagi umat Islam. Tetapi senjata ni tak boleh dipakai kalau kita tidak ada cara-cara penggunaan yang sepatutnya. Okay guys, baik. Maka dalam buku ni juga disebut tawakal ni ada dua peringkat. Tawakal para Nabi dan tawakal orang awam ataupun tawakal orang biasa. Bawahan lah, tawakal level super saya dengan tawakal level biasa-biasa. Tawakal yang paling tinggi adalah tawakal para Nabi. Apa dia tawakal mereka? Mereka bertawakal dalam urusan agama. Dalam urusan amal ma'ruf nahi munkar, dalam urusan nak memperjuangkan kebenaran. Itu tawakal yang paling tinggi. Ada siapa-siapa kalau kita nak betul-betul nak mencapai tahap tawakal, kita kena capai tawakal para Nabi. Apa dia? Kita bukan tawakal sebab kita nak exam tak. Tapi kita tawakal sebab kita sedang berhadapan dengan mad'u ataupun kita sedang menyampaikan dakwah. Sebab contohnya kalau Ana sendiri sebagai seorang orang yang mengajak entum untuk buat kebaikan. Mulut Ana boleh sampaikan je, tapi yang menyentuh hati, yang memberi kesan kepada entum, yang boleh mengawal gerak-gerik entum bukan Ana, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sedar benda tu, tawakal kita kena letak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya dah berusaha, saya dah buat slide, saya dah letak Goku kat situ. Goku pun ada super saya. Namun yang akan menyentuh hati Muaz, akan menyentuh hati Asyam, Hazimi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita lah sebagai dai. Itulah tawakal yang sebaik-baik tawakal. Itu tawakal dalam amal dakwah. Seperti mana para nabi kan. Nabi contoh Nabi Musa AS nak menghadap Firaun. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu apa yang akan jadi, sama dia mati ke kena tangkap ke dia tak tahu kan. Tapi dia tetap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Ibrahim AS menghadap Namrus. Sama je. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Nuh AS tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan sebagai tawakal para nabi. Cuma sekarang ni kita dah jauh daripada nabi, kita dah orang kata apa, jauhlah zaman dengan para anbiya. Tawakal kita sekarang lebih kepada rezeki dan makan minum. Exam, tawakal exam itu dikategorikan sebagai tawakal rezeki. Kahwin, tawakal rezeki. Jodoh, rezeki. Senyum lalu pasal jodoh ni. Rezeki Faris nampak walaupun dia tak ada cahaya yang baik tapi dia gigi dia nampak bila dia senyum. Okey, tawakal dalam rezeki dan makan. Contoh Azimi ke, contoh Arsyam ke kan. Biasalah kan kita dalam pasal-pasal PKP ni, contohlah kan. Mungkin anda tak pastilah kan sebab anda pun tak sempat nak pergi ziarah rumah entum macam mana, nak kenal mak ayah entum macam mana. Cuma setakat anda yang tahu entum insya-Allah orang-orang yang bukan mungkin tak kaya tapi mampu lah Okey kan, betul kan, cukup makan semua tak ada yang tak cukup makan semua orang cukup makan alhamdulillah. Cuma kalau ada yang tak cukup makan bagi tahu ustaz, jangan simpan seorang-seorang Nak kata kat sini kita hidup di zaman ni lah, zaman yang kita kena tawakal untuk rezeki kita Ada orang yang tak tahu nak makan apa, tawakal je, dia boleh buat tawakal je, dah berusaha sedaya upaya dia tawakal je apa yang dia dapat untuk makan rezeki Itu dikatakan sebagai tawakal untuk rezeki dan tawakal untuk makan minum. Cuma kita sebagai orang yang kata cinta kepada Nabi SAW, umat Nabi Muhammad SAW, always need to aim the highest tawakal. Kena target tawakal yang paling tinggi, iaitu tawakal para Nabi.
Tawakal dalam melaksanakan urusan-urusan agama. Sebagai contoh, kita nak jaga hidup kita, diri kita. Kita ada banyak ujian dalam hidup kita. Kita nak jadi orang yang paling baik. Kita nak jadi orang yang beriman. Kita nak amalkan solat malam. Kita nak amalkan puasa. Itu juga dikira sebagai tawakal kerana agama. Kita tawakal kepada Allah. Allah, aku dah buat macam-macam dah. Aku tolonglah, aku serahkan kepada kamu lah. Untuk jaga hidup aku. Untuk pandu urusan aku kan. Sebab kita ni orang kata apa, manusia ni kita katakan sebagai useless useless ke? Macam tak kena pak ayat tu. Lemah. Tak ada benda pun. Kita tak ada apa-apa. Duit kita ada tu semua tu boleh kalau bakar hilang lah. Kepala kita ada ilmu. Kalau kena hantuk kepala hilang ingatan, hilang lah. Mulut kita boleh bercakap dengan petahnya. Kalau kena pisau, kena sengat lebah, tak boleh bercakap juga. Kaki kita boleh berjalan, berlari-lari kan. Boleh berlari-lari setiap hari kan. Kalau Allah tarik kaki tak boleh buat apa pula kan. Sebab kita ni memang manusia. Sebab itulah kita kena sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik guys. Okay, sekarang nak cerita pasal tawakal dan juga usaha. Tawakal tidak boleh kita pisahkan dengan usaha. Siapa kata saya dah tawakal tapi dia tak usaha, itu satu pembohongan yang sangat besar lah. Saya dah tawakal tapi tidak berusaha. Maka dalam buku ni disebutlah satu hadis daripada Nabi SAW, kata tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud memakan makanan daripada hasil usahanya sendiri. Nak kata apa dia? Everything kena usaha. Tak boleh kita katakan tawakal tanpa kita berusaha. Walaupun adalah setengah orang kata tawakal yang paling tinggi adalah tawakal bila mana kita betul-betul melepaskan diri kita daripada apa-apa. Contoh kan, kalau famous dia ceritalah dalam buku tu, adalah cerita-cerita yang macam seolah nak menggambarkan tawakal yang paling tinggi. Tetapi bagi Yusuf Qaradawi, itulah tawakal yang salah. Sebagai contoh dia cerita ada seorang tokoh sufi ni berjalan nak pergi buat haji, tapi tak sediakan makanan, tak ada slipper, tak pakai apa, dia pergi seorang-seorang macam tu je. Bila orang tanya, kenapa kamu buat macam ni? Ini tawakal kepada Allah. Aku sedang bertawakal kepada Allah. Maka Yusuf Qaradawi kata ini salah ni kan, tawakal ni salah. Tawakal ni tidak boleh berpisah dengan ikhtiar ataupun usaha. Baik. Contoh yang paling simple. Nabi SAW kan ketika hijrah. Dulu kan, Anas ni, Ustaz ni pun, dulu masa dengar cerita pasal hijrah ni kan, apa kita ingat, apa kita tahu? Kita tahu Nabi hijrah ke Madinah, the end, habis. Macam tu je kan. Tapi bila kita baca sirah Nabi tu, wow, rupa-rupanya Nabi nak hijrah tu ada planning kan. Ada perancangan. Bukan hanya satu hari saja, berhari-hari. Nabi pergi sana, Nabi berhijrah waktu malam, Nabi ada GPS dia kan, dia bayar orang untuk tunjukkan jalan. Kan, sampaikan macam-macam lah ceritanya kan. Nabi bersembunyi, Nabi tunggu waktu. Maksudnya Nabi ada planning untuk berhijrah. So, kita fikir balik, Allah boleh je. Kun fayakun, bak, Madinah. Hello guys, saya dekat Madinah. Tala'al badru alaina. Sampai dah. Tak boleh fikir kan. Tak perlu. Itu adalah tawakal yang salah. Contoh lain, perang Badar yang tersebut tadi kan. Perang Badar tu. Tapi Nabi prepare juga. Nabi berdoa juga. Nabi bersungguh-sungguh juga. Malah ketika malam tu Nabi suruh semua tidur kan. Nabi suruh semua tidur. Sahabat-sahabat tidur, berehat. Jangan nak kata nak berjaga malam. Kalau kita fikir balik, tapi mana tu kita kena berdoa lah kuat-kuat kan. Tapi tak. Adanya soal ikhtiar manusiawi yang kita kena raikan. Contoh perang Uhud kan. Adanya perancangan-perancangan tertentu. Kita tengok pula Nabi sebelum tu. Nabi Musa AS. Sama je. Musa AS ketika dia nak lari daripada Fir'aun, dia pada plan. Dia bukan pergi, okay jom lari semua, lari. Tak. Dia ada plan, ada laluan dia. Waktu bila sesuai dia plan keluar. Dia tulis lah. Dalam Al-Quran dia sebut. Nabi Musa keluar waktu malam dengan Bani Israel. Adalah kumpulan-kumpulan yang keluar macam mana, keadaan macam mana, susunan dia macam mana. Ada. Nabi Musa pun sama kan. Bila dia mimpi bahawa akan berlakunya apa kita panggil kemarau kan. Atau kemarau dalam bahasa Inggeris apa guys? Boleh share? Ustaz pernah ingat kemarau dalam bahasa Inggeris apa? Drought. Apa dia? Drought. Oh, okay. Alright. That's right guys. Kan, kalau kita kata kemarau kan, ataupun ada sebut tadi, tak nak sebut balik lah apa. Kemarau tadi kan. Patut kita fikirlah, Nabi Yusuf boleh berdoa je tak? Tapi Nabi Yusuf kata, okay, macam ni plan dia. Okay, kita kumpul hasil-hasil ni kita kumpul dalam
dalam bendahari negara. Kita kumpul, kita buat perang macam ni. Itu kita bagi sebagai ikhtiar. Samalah juga macam kerja Nabi Daud AS. Nabi Daud buat apa Nabi Daud? Apa kerjaya dia? Apa dia punya profession? Gamers ke? YouTubers? Apa profession Nabi Daud? Raja. Sebelum raja tu jadi tentera kan. Sebelum tu Tentera. tukang besi. 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 Nabi Daud tukang besi kan? Dia tukang besi. Dia buat besi tu. Malah antara sebab dia katakan peperangan dia berjaya sebab dia buat besi yang power, yang memang kualiti ketika mana perang. Ini benda kata, satu benda yang kita sebut sebagai everything is perlu kepada ikhtiar. Contoh yang Ustaz sebut dalam surah Al-Baqarah, tak silap Ustaz ni kan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang yang mempunyai akal dan sihat. Kalau kita tengok balik asbabun nuzul ataupun sebab ayat ini turun, dia ada sekumpulan orang Yaman tau. Orang Yaman ni kan, orang Yaman ni nak pergi haji. Drought, okey baru buka. Orang Yaman dia nak pergi buat haji. Nak pergi buat umrah ke haji, Allah Alam, Ustaz tak ingat juga. Tapi dia tanya, apakah preparation kamu? Tak ada preparation. Asbabun nuzul ke cerita sahabat? Ustaz siap balik, Ustaz lupa. Tapi rasanya adalah cerita dari sebab ayat ni. Bila mana orang Yaman tu kata, aku tak apa, kami tak boleh buat persiapan, kami tak boleh bawa makanan, kami pergi je. Yang penting sampai. Maka ada sahabat yang baca ayat ini kepada mereka. Kena buat bekalan. Kena buat persiapan. Tak boleh kita nak senang-wenang yang kita sebut sebagai tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok, cerita yang paling banyak dalam tawakal adalah cerita tentang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Garang betul Umar Al-Khattab ni kan. Bila kita nak tengok Umar the series ni, apa, habiskan dulu exam tu, kita buatlah satu hari satu Umar series. Baik. Antara cerita yang menarik dalam buku dia sebutlah, Umar Khattab ni dia pergi dekat masjid. Tengoklah orang dekat masjid, ramai sangat kat masjid ni. Kenapa ramai sangat kat masjid ni? Lepas tu dia tanya dia mereka ni, kamu buat apa kat sini? Kamu tak kerja ke? Kamu tak cari makan ke? Maka orang-orang kat masjid kata, kami adalah orang-orang mutawakkilin. Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Umar Khattab dengar kata, hey you! Kata, hey! Kamu ni bukan orang tawakal. Kamu ni pengemis, pemalas. Bukan nak cari makan, pemalas. Tunggu orang cari makan je kan. Tu kata Umar Khattab, Umar Khattab yakin sangat takut anak kalau dengar cerita-cerita dia. Katanya apa? Dia boleh bagi orang atas muka macam tu je. Ini bukan tawakal. Ini pemalas. Ini pengemis. Kalau kita kena atas muka macam tu, macam mana kita buat? Umar Khattab ni tak faham tawakal ni. Iman lemah. Aduh gitu. Contoh dia. Jadi itulah benda-benda katanya tak boleh separate antara ikhtiar dan tawakal. Sama lah guys kan, kita semua, kamu semua. Nak Ustaz saya AFK kejap ya? Okey, AFK. Kalau kalah, salahkan enter lah. Kita block enter daripada main selama-lamanya. Baik, jadi kalau kita fikir balik, inilah benda yang kita kaitkan dengan situasi exam kamu yang akan datang. Please lah berusaha lah insyaAllah, berusaha lah. Tapi dalam waktu yang sama jangan lupa, di sebalik usaha kita tu ada bekalan yang lagi penting di sebalik usaha. Iaitu ini. Nampak tak kamera Ustaz? Hati ni kan, hati sentiasa perlu dijaga. Jangan kita abaikan apa yang ada dalam hati kita. Ampun Muaz. Dia respon balik hati Ustaz. Contoh yang lain kan. Contoh yang lain di sebalik menjaga hati sebagai contoh, jaga ikhtilatnya. Kalau ada benda yang lebih penting seperti suruh solat ke, ajakan untuk mendengar Quran, ajakan mendengar tazkirah, sahutlah untuk sekejap. Contoh yang lain, janganlah kita fikir nak berjaya seorang-seorang je kan. Tak nak bantu kawan-kawan kita. Itu semua masalah hati tu. Itu semua problem daripada hati. Dan hati bila problem, dia akan mengganggu usaha kita. Tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita rasa macam, okay, usaha okay, ready, okay. Tapi tanpa kita sedar sebenarnya dia telah membantukan kita punya perjalanan untuk mencapai kejayaan. Dan tawakal kita tidak akan berkesan selepas itu. Baik. Jadi apakah natijah dia? Apakah buah dia? Bila kita tawakal, apa yang kita akan dapat sepatutnya? Kalau orang tu tawakal betul-betul, apa yang dia akan dapat sepatutnya? Yang pertama, ketenangan. Bila berjaya, rasa tenang je. Ataupun memanglah berjaya ni masa tenang. Ada kawan berjaya tak rasa tenang. Okey lah ya. Ataupun bila tak berjaya, rasa tenang je. Alhamdulillah, saya dah buat Ustaz. Saya dah buat, Alhamdulillah.
Tapi kita tak boleh menipu Mulut kita boleh cakap, hati kita yang tahu. Kadang-kadang kita cakap, berapa pointer Badrul? Saya dapat 1.5. Alhamdulillah, saya rasa tenang Ustaz, saya rasa tenang. Tapi lah hati dia tu, nangis. Dekat status dia punya WhatsApp, pisang. Macam-macam kan. Kita rasa macam, jadi ketenangan kita tak boleh nak menipu kan. Contoh kan, Nik ke, Naufal ke, KA ke, Zul, Faizal, Hazimi, Syam. Kita tak boleh nak tipu kan dengan ketenangan. Sebab benda tu penting dalam hati kita. Yang kedua, kita akan ada kekuatan. Kita akan rasa lebih bersemangat. Nak bersungguh-sungguh. Sebab apa? Kita tahu bahawa Allah akan bantu kita. Kita tahu bahawa Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Jadi siapa-siapa yang rasa tak ada mood nak study, rasa malas nak study, tawakal dia tu belum capai lah. Sebab kekuatan yang sepatutnya datang tidak datang kepada kita. Saya tak faham lah Ustaz nak baca. Saya malas lah. Saya tak faham lah. Saya tak ada mood lah nak belajar kat rumah ni. Dia balikkan meja dia. Dia ingat nak buat meme. Ada meme pasal ni. Kan? Dia balikkan meja dia. Malah nak study sebab apa? Sebab saya tak faham, saya tak reti, saya tak tahu, kawan-kawan saya tak nak bantu. Benda tak boleh berlaku sebenarnya bagi orang yang beriman. Sebab apa? Sebab dia yakin tugas dia kena berusaha saja. Allah lah yang akan bantu dia. Dan sepatutnya dia akan rasa bersemangat. Tak apalah contoh kan, orang hafal Quran. Sebagai contoh lah orang hafal Quran. Ini antara benda yang selalu sebelum ni kan. Nak hafal Quran, ya Allah, susah nak hafal. Ataupun nak hafal, nak baca benda-benda kita Arab kan. Contoh Badrul kan nanti belajar kita Arab, mesti ada lah apa kita tak faham kan, Arab kan. Mesti ada kita tak faham. Ustaz apa, lecturer ustaz punya nasihat, tugas kita iqra. Baca je. Faham, tak faham, itu Allah yang berikan kepada kita. Tugas kita iqra, buat je, baca je. Baca bersungguh-sungguh lah, berusaha bersungguh-sungguh. InsyaAllah kefahaman Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kepada kita. Yang seterusnya, izzah, rasa kemuliaan. Apa maksud kemuliaan? Rasa bila mana kita dapat, bila kita tak berjaya, maksudnya kita dapat poin terendah pun, kita tak rasa macam aku tak teruk sangat pun kan. Aku still okay. Sebab apa? Yang paling kurang aku bila exam aku makin dekat dengan Allah. Lepas exam aku makin jauh dengan Allah. Lepas exam pun aku makin dekat dengan Allah kan. Itu benda yang kita rasa lebih mulia. Seterusnya apa dia? Redha dan juga pengharapan. Namun benda-benda ni, buah-buah ni takkan dapat kalau kita ada beberapa benda. Apa dia? Mengenal Allah. Ini kita buat apa ni? Kita sedang belajar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya tak cerita sifat-sifat 20, tapi ini adalah antara benda yang antara step kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu tentang tawakal, nak tahu tentang redha. Yang kedua, percaya kepada Allah. Kena percaya kepada Allah. Yang ketiga, kena sedar diri tu lemah. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan rasa pandai. Jangan rasa mulia. Aku budak IRK kot. Allah akan bantu. Aku belajar agama je. Dalam usrah ni aku seorang je IRK. Dah je. Gelak jahat sama Azim. Sorry. Sorry ada Azimi. Lupa ada Azimi sekarang. Tak boleh guna tu. Azimi ada sekarang. Aku IRK aku paling mulia kan. Aku game masjid kot. Ni apa budak-budak usrah ni? Usrah dengan Ustaz mana ni kan? Ustaz tak pernah serius, tak ada kitab pun, tak ada serban pun kan. Kita tak boleh rasa kita mulia. Ada je perasaan mulia tu, habis lah. Tak boleh buat apa lah. Naufal kan? Oh Naufal. Are you there Naufal? Ya. Okay, contoh. Saja je. Dan seterusnya, tahu keutamaan tawakal dan lihat kisah-kisah orang tawakal. Jadi ustaz sekarang tugas tu. Suka dia ikhwan. Suka sakan dia. Dia FK tadi. Amboi. Yang seterusnya apa dia? Yang ni lah ustaz cuba bantu. Apa dia? Tahu keutamaan tawakal dan lihat kisah-kisah orang tawakal. Ini yang cuba ustaz bantu. Supaya Allah Ta'ala berikan kejayaan kepada antum. Ustaz tak nak lah tengok. Ustaz tak nak lah bila tanya nanti bila habis habis exam, ada yang sedih, ada yang kecewa. Tak nak lah. Ustaz nak semua orang cuba berjaya. Paling kurang dia dah berusaha. Ikhwan, dengar tu ikhwan. Last sem ni ikhwan, buat betul-betul. Ustaz pergi depan rumah dia kan. Ustaz tanya, dah study ke belum? Contoh. Okay, tulis kat situ. Ikhwan 1, Ustaz 1, ikhwan 0. Tak boleh? Okay. Benda-benda lah kita kena sentiasa berjaga-jaga. Kita kena sentiasa berusaha. And tawakal is the main power lah. Kekuatan yang kita perlu ada sama kita. Okay guys.
Sebagai penutup kesimpulan dia apa dia? Ustaz boleh simpulkan beberapa benda lah, 3 benda. Yang pertama, tawakal bukan penutup sesuatu amalan, tetapi ia terlibat dari awal hingga kepada akhir perbuatan. Jadi siapa anggap tawakal tu last sekali, tidak, bukan. Dia start daripada awal, dari sudut hati kita, persediaan kita, preparation kita, itu pun dah ada unsur-unsur tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tawakal tidak menjaga kita jauh daripada Allah, malah ia menambah keyakinan kita terhadap Allah. Kita kata tawakal, tapi bila mana ada azan, kita dah mesti ragu. Oh, aku tak buat lagi ni, aku tak study lagi ni. Ada azan, kita ragu. Oh, malam ni ada QC, tak study lagi ni. Macam mana ni? Ustaz Afdol, dia cakap dia kejap. Biasanya sejam, setengah jam juga. Tak boleh ni. Tak apalah Ustaz, saya nanti kita tengok video tu lah. Saya macam tu lah. Jadi kita tak boleh nak buat macam tu. Ada benda yang lebih baik untuk kita, sahutlah kejap je, insyaAllah. Bagilah masa kejap. InsyaAllah Allah akan bagi masa lebih banyak untuk kamu. Sebab masa ini makhluk Allah kan. Masa ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah antum bagi sejam kepada Allah, Allah akan bagi antum 100 jam. Antum kedekut dengan Allah atau akan kedekut dengan antum dalam hal masa. Betul lah Ustaz, cubalah. Tapi Ustaz insyaAllah cuba meraihkan kemanusiaan. Ustaz akan cuba ringkaskan supaya semua orang bolehlah untuk study, guna masa yang ada untuk study. Study ikhwan, jangan duduk AFK pula. Yang lain jangan duduk tengok Netflix ke, duduk baca, duduk tengok anime ke, duduk main game ke, PUBG ke apa ke, jangan kalau habis usrah awal main PUBG pun awal. Jangan Okay. Yang seterusnya apa dia? Tawakal tidak membuatkan kita lemah dan berserah, tapi membuatkan kita lebih semangat untuk buat sesuatu kerana Allah bersama. Dengar TikTok Ustaz. Ana dah yang install TikTok. Ana tak boleh dah, tak berjaya lah nak melawan arus TikTok tu. Yang kedua yang last kali apa dia? Tengok tu. Allah, Naufal ni. Apa dia tadi? Kita tak boleh kata tawakal tu membuat kita lemah, tak. Berserah. Saya ni orang tawakal, saya berserah, tak boleh. Tawakal kan buat kita lebih semangat untuk bersungguh-sungguh. Faris bersungguh-sungguh lah sikit. Adam bersungguh-sungguh. Ali bersungguh-sungguh. Muaz bersungguh-sungguh. Badrul bersungguh-sungguh. Hazimi bersungguh-sungguh. Asyam bersungguh-sungguh. Nik bersungguh-sungguh. Faizal bersungguh-sungguh. Ikhwan bersungguh-sungguh. KA bersungguh-sungguh. Zul bersungguh-sungguh. Naufal Hadi bersungguh-sungguh lah. Gunalah masa ni terbaik-baik. Last time insyaAllah. Mungkin ada yang akan repeat, tak masalah. Yang ada ni sekarang last time je. Kita perlu insyaAllah. Kita berusaha betul-betul lah. Kita usaha insyaAllah. Baik. Jadi sebelum Ustaz akhir dia lah, Ustaz buka lah Ustaz pun dah kering tekak ni. Ada tak siapa-siapa nak tambah ke, nak berkongsi pengalaman ke berkenaan tawakal ni? Silakan, Ustaz open. Nak tambah sikit ke, nak share sikit ke? Bagilah keluar sikit muka antum dekat recording ni kan. Taklah muka Ustaz saja. Okay. Silakan Ustaz open, siapa nak share? Pengalaman dengan tawakal ke apa, boleh share. Silakan insyaAllah. Allah, Yumat Rifat pula dah. Itulah lama sangat tak join surah. Dah terlibat dengan ilmu makrifat pula ni. Allah. Guys, ada nak cerita apa-apa ke? Jom kongsi-kongsi sikit. Tak ada? Alah, tak ada pula dah. Cuma duk pas-pas orang ni. Ustaz, saya nak cerita something pula. Silakan ni. Masya-Allah. Silakan. Bukan Ustaz. Nampak kentang muka saya kentang. Muka yang tak apa? Kentang. Kentang? Apa kentang? Keluar kentang. Itu buat apa tu? Ni filter lah. My filter pula dah ada keluar kentang tu recording YouTube Ustaz Ya. Aduh, keluar kentang pula. Ada juga filter kentang Okay, silakan. Masa tawakal ni Ustaz, saya ingat lagi yang pasal masa saya form 3. Masa tu masa hari last tu kena hantar buku buku hafazan, rekod hafazan. Jadi nak jadi cerita je, bulan 6
bulan 6 tahun tu buku tu hilang. Jadi hilang tu start daripada bulan 6 sampailah sampailah hari akhir sekolah. Jadi lepas tu bila hilang tu saya cari merata dekat hampir satu sekolah cari. Tanya cikgu, tanya staff. Memang tak ada, memang tak jumpa. Sampailah hari akhir tu semua orang happy lah, kata orang duk main bola papas, ada tengok ambil gambar ke apa. Tapi saya tengok frust kat surah sebab tak jumpa buku tu. Lain kali ngelah lah ni. Lepas tu saya niat dalam hati lah, ngelah. Sebab usaha banyak kali dah pun cari, merata dah cari merata tak jumpa. Memang macam kata tak ada harapan dah lah. Lepas tu ngelah niat, kata ya Allah, ni ngelah aku doa. Kalau tak ada lah. Kalau ada, aku akan syukur gila-gila. Lepas tu saya pun baca lah doa hok saya belajar. Kata Allahumma hadiyad dalal ya raddad tu. Bila baca tu, saya tak cari dah, saya just doa. Lepas tu saya tawakal tidur baring lah dalam surah. Tengok frust lah. Lepas tu nak jadi ceritanya, tiba-tiba ada kawan saya mari lah. Dia saja main surah. Saja mari tengok, ni baru duduk sini. Tengok Farah, dia pula jenis basing gitu, serabut. Dia tanya, bapa tidur sini? Mari lagi jom main bola tapak ke apa. Malah cara lah, dia kata, malah aku serabut. Dia kata, lepas tu dia pun tiba-tiba ya gini, ni buku rekod mu ada atas ni, dalam kelas ya. Tu macam tak percaya sebab dia ni jenis bising. Dia jenis bising lah, dia jenis macam serabut sikit. Mula-mula tak percaya, lepas tu dia kata, janganlah reka-reka cerita gini, aku dah tengok serabut pasal buku rekod ni lah, untuk jumpa lagi. Lepas tu dia kata, serupa lah kau yang ada dalam kelas. Lepas saya macam, tak apa, aku pergi tengok. Lepas tu dia kata, betul, ada nipu, percaya, pergi lah tengok sendiri. Tu saya macam jalan, pergi kat kelas dengan, walaupun mula-mula memang tak percaya, tapi dengan penuh pengharapan lah ada. Tapi sampai kelas tu memang tak seka langsung, memang tak terfikir langsung bahawasanya ada dekat belakang rak. Padahal saya ingat lagi berapa kali cari situ, sebab situ tepatlah saya letak buku hafazan, buku rekod hafazan tu. Memang situlah saya cari dalam 17 kali, 18 kali, memang tak ada. Tapi lah kali jumpa situ. Nak kata happy situ. Happy gila-gila situ. Sampai kan saya berlari keliling sekolah tu, pegang buku. Jumpa. Jumpa buku. Orang kata macam pelik. Tidak. Maknanya, tahu lah, tu satu keajaiban jugalah. Tu first. Banyak kali dah jadi gitu. Tu antara keajaiban yang penuh berlaku lah. Antara tawakal. Masya Allah, baik, jazakallah. Boleh bayang, ni cerita tu boleh bayang macam mana muka dia, macam mana orang yang bising-bising, gaya-gaya tu, macam mana dia lari lepas dapat buku tu, Masya Allah kan. Satu perkongsian yang menarik lah, satu perkongsian yang Ustaz rasa best lah kan. Betapa orang ke benda lain. Ada orang punya buku buat rujukan. Betul-betul. Baiklah, Masya Allah kan. Satu orang kata apa, betul lah kata tawakal kan. Tawakal ni memang betul lah, dia tak boleh buat, tak boleh cakap-cakap. Dia memang akan lahir daripada perasaan. Contoh ni dia cerita, sebab apa tawakal tu kita kata menjadilah Sebab apa? Sebab dia memang dah usaha, dah tak boleh nak buat apa dah. Kita serah pada Allah lah, Allah yang buat. Allah yang tentukan kan. Sekali dia datang juga, walaupun dia datang perantara dia orang yang ni kata geger, bising. Tak boleh nak percaya dan sebagainya. Alhamdulillah, jazakallah khair ni atas perkongsian kepada kita semua. Ada siapa-siapa lagi nak share? Ikutlah pengalaman ke ataupun apa yang dia pernah lalui masa tawakal. Boy, Anam mencari jodoh tak jumpa. Rupanya baru sedar belum masih lagi. Yang penting persediaan nak berjumpa jodoh. Ini sudah. Ini problem ni. Ini satu masalah ni. Ini kena buat tajuk lain ni. Nafal, nyanyi sikit lagu Nafal. Baik, insyaAllah. Ada siapa-siapa nak kongsi lagi tak? Ustaz buka lagi. Tengok Tunik, dia main pita pun pula Tunik tu.
Potato lah. Aduh, macam-macam lah Ustaz ni. Okay. Ada siapa-siapa nak share tak? Silakan. Ustaz bagi soalan lagi lah. Bosan lah Ustaz je. Kita nak habis dah. Dah, insyaAllah. Silakan. Aku tak tahulah nak boleh kata kaitkan dengan tawakal tu, tapi rasanya ada juga sedikitnya. Ceritanya berdasarkan pengalaman jugalah time sekolah menengah dulu. Yang mana macam kita tahu kan, kalau dah nak dekat exam tu kan dia ada stage exam dia kan. Contoh time form 4 tu kan ada macam ujian prestasi, lepas tu ujian pertengahan tahun, periksa pertengahan tahun kan, lepas tu trial semua kan sebelum final exam, macam tu lah. So jadikan ceritanya sebelum ni kan, time study biasalah tu kan, bila malam sebelum exam tu biasanya orang study sampai tengah malam kan, ada yang sampai hampir tak tidur sekejap je kan sebelum tu. Setiap kali anda buat macam tu, setiap kali terikut-ikut lah dengan kawan kan study. Kononnya kalau kita study late malam tu dapatlah lagi banyak input kan apa semua kan. Jadi bila dah time exam tu, contoh dah habis exam tu, tengok result dia macam tak adalah hebat mana kan. Tapi bila kita macam study tu, kita study cukup-cukup, macam tak adalah nak cakap kita terus tawakal, tapi kita study tu, tapi dalam masa yang sama kita jadikan malam tu macam yang Allah sendiri katalah, malam untuk kita berehat kan. So kita study betul-betul sampai dalam waktu yang sesuai untuk kita tidur tu, lepas tu kita pastikan kita dapat rehat yang cukup, kita dah berusaha, kita bertawakal sepenuhnya lah kepada Allah dengan harapan kan. Lepas tu setiap kali Ana buat macam tu untuk exam yang seterusnya kan, bila jaga tidur betul-betul, bila kita dah ikhtiar, kita yakin dengan apa yang kita dah usaha sebelum tu, even walau kita rasa macam masa kita tak cukup kan daripada masa yang kita study late night tapi kebanyakannya exam yang bila Ana jaga tidur tu lagi perform daripada exam yang bila tak jaga tidur. Macam tu lah. Bila nak kaitkan dengan tawakal tu, boleh lah juga kaitkan. InsyaAllah. Macam tu. Boleh Ada lah sama sikit pasal study tu. Anda ingat lah antara ni pengerian MAT dulu, kalau ada ikhwah yang sama juga macam Ana tak pernah tak fail itu istilah dia. Ana tak ada, Ana ambil tapi tak keluar dalam sijil. Ada satu time tu memang itulah macam Ustaz cakap lah kan, tawakal ni kan dia bukan amal anggota kan. Jadi Ana pun usaha lah waktu tu kan, tapi sekali fail juga kan, dan Ana pun tak faham lagi kan konsep tawakal. Jadi Ana nangis gila-gila lah, macam putus cinta lah sebab fail ML, padahal dah usaha betul-betul tau. Putus cinta biasa ke putus cinta Macam lah, tak apa. Jadi memang yelah. Tu lah. ML tu macam dia terngiang-ngiang dia punya impak dia tu lah. Tapi dah sekalian Ana sedar lah sebenarnya kita dah usaha kan, tapi kalau fail juga yelah nak macam ni kan. Jadi Ana comeback lah tahun depan, alhamdulillah lulus. Bukan A lah, lulus lah. Okay, ada dalam sijil lah. Ada lah. Better lah daripada Ustaz. Ambil tak ada dalam sijil. Okay, good. Jazakumullah khairan kasih kepada Muaz dengan Faris kan. Betul lah tu Muaz, walaupun Muaz kata kaitkan tawakal. Memang boleh kaitkan tawakal. Sebab apa? Sebab Muaz berpegang kan bahawa malam tu memang Allah ciptakan untuk berehat kan. Jadi berpeganglah, dia tawakal lah kepada apa yang Allah arahkan. Ini dah sudut study ni, rasa semua orang dia ada cara masing-masing tau. Semua orang tak boleh sama Muaz ada cara dia, Badul ada cara dia. Kalau Ana sendiri pun, Ana sama macam, bukan sama, Ana berlawanan dengan Muaz lah. Ana memang kena tidur dulu. Tidur, pukul 4 baru bangun study. Pukul 4 lah bagi Ana masa yang Ana suka lah untuk study. Dan of course lah, pukul 4 tu boleh bangun tahajud sekalian. Tapi biasa dia kekal ketika exam je lah. Jadi itulah benda yang kita boleh sama-sama ambilkan. Jazakallah Muaz kan, bagaimana keadaan-keadaan sekarang ni, memang tawakal tu satu benda yang sangat penting lah. Kalau tawakal tak ada, sama ada berjaya ataupun tidak, contoh exam perform ke tak perform, kita tetap akan rasa kosong. Contoh dapat exam, dapat perform, tapi kita tidak bergantung kepada Allah. Kita tak ada tawakal kepada Allah ketika kita berjaya, tetap kosong. Kita rasa macam, okay aku dah dapat pointer 4 flat, so dia macam tu tau. Dia macam, so dia macam tak nak rasa apa, dia rasa kosong sebab tidak ada rasa kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys,
Ustaz ucapkan terima kasih sangat-sangatlah kerana sudi berkongsi. Dan cinta yang tinggi, Masya Allah. Cinta itu, aduh malah sambung sikit lah, malahnya ni. Okay, baik insyaAllah. Muaz tu dia terbayang lalu tu, terbayang apa, Wallahualam. Jadi guys, sebelum kita tangguh, Ustaz nak ingatkan lagi sekali, hari Jumaat ni pinjam lagi 2 jam please. Pinjam lagi 2 jam untuk kita adakan daurah lah, Azimi, Al-Syam semua. Cubalah cari, kalau siapa-siapa ada masalah internet, tak ada duit nak bayar data, beritahu je Ustaz. Naufal, Ustaz pakai OneZoom juga. Kalau nak data beritahu, Ustaz boleh share. Boleh share tu. Tak nak Ustaz. Yang tu ni Ustaz tulis lagu, tak tahu lagu apa. Dalam grup WhatsApp Minggu tak tahu ni lagu. alhamdulillah internet tak buat masalah. Okey, tak masalah confirm Naufal InsyaAllah Allah. tawakal Macam malam tawakal. ni kan macam tawakal lah itu yang hari ni macam tak ada live sangat. Okey, insyaAllah. Okey, jadi kita Ustaz nak pasang lagi sekalian video teaser dia insyaAllah. Harapnya siapa yang dah tengok pun tengok lagi sekali lah. Siapa yang belum tengok boleh tengok dah. Sebab Ustaz tak pastilah siapa yang dah tengok. Sebab tak ramai pun jawab. Hey! Okey. Seluruh dunia terasa sempit, langkah berjalan terasa sulit, malas beribadah terasa menghidupi. Bila kau lesu bersaudara, Ustaz dah masih. Jangan balas. Muaz, tengok buat apa? Ganggu ke? Okay. Jumaat ni insyaAllah, Jumaat ni 2 Julai, insyaAllah 2 Julai malam, insyaAllah malam. Jadi yang terakhir adalah Ustaz nak ajak kita nak buat talk ni, talk to CFS. Kita nak buat talk untuk adik-adik lepas SPM yang mungkin ada plan untuk sambung CFS. Bila? Tunggu semua nak habis exam dulu. Nanti Ustaz akan open lah siapa yang nak join projek ni. Paling kurang nanti mungkin boleh buat mentor-mentee ke Daman. Mentor-mentee tu macam QC lah sebenarnya. Ataupun kita boleh bagi talk lah pengalaman macam mana IRK dekat CFS macam mana, ataupun engine hidup ni macam mana dan sebagainya. Bolehlah share walaupun kalau orang tanya pengalaman kat saya macam mana? Pengalaman CFS hanya 3 bulan saja, 4 bulan saja. Selebihnya kat rumah. Tak apalah, paling kurang kita ada pengalaman kan, nak minta apa bantuan beasiswa atau bila boleh masuk degree dia minta macam mana kan. InsyaAllah lah itu Ustaz akan buat bila mana semua orang dah habis exam nanti. Okay, InsyaAllah kita akan berakhir itu sajalah untuk malam ni. Ustaz ucapkan terima kasih
Mana sudi memberi masa dengan Ustaz. Aduh, pukul 10.45 juga habis. Ustaz target pukul 10.30. Okay lah, insyaAllah itu saja untuk malam ni. Please, jangan main-main dengan ni, belajar betul-betul. Supaya ada masa lah, ruang yang kita, kalau Ustaz nak masa tu kamu boleh berilah sebab dah guna betul-betul masa yang ada, insyaAllah. Ustaz doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala pandu urusan kita semua, kejayaan kepada antum, walaupun last sem ke ada repeat ke, insyaAllah kejayaan yang paling besar kita nak apa yang ada di sisi Allah. Allah nak apa? Allah nak kita usaha. Allah nak apa? Allah nak kita ikhlas. Allah nak apa? Allah nak kita tawakal. Allah nak apa? Allah nak kita dekat dengan dia. Okay? Lepas tu janganlah rasa macam, oh lah, aku nak qiyamul lail, tapi nanti orang cakap qiyamul lail sebab exam pula. Tak, qiyam je. Tak perlu fikir. Tak perlu fikir sebab exam ke apa, buat je dulu. Qiyam je. Bangun qiyam, solat, doa dan sebagainya. Okay? Jadi Ustaz tangguh dulu lah untuk usul kita malam ni dengan tasbih kafaran suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, itu saja untuk malam ni. Jumpa lagi hari Jumaat nanti . Terima kasih kerana sudi bersama. Selamat study. Jangan AFK ikhwan. Ikhwan, jangan main PUBG. Okay, Genshin Impact ke apa jangan nak main. Study insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks guys. 100. Ni jangan guna potato dan time kelas biasa Ustaz tak apa. Jangan guna potato tu, jangan time kelas biasa. Okey Zat. InsyaAllah. Terima kasih semua masa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Faizal, Asyam, Zul, KA, ni Ustaz. semua. Waalaikumsalam. Thank you Ustaz. Sama-sama. Jangan main TikTok kuat sangat. Terima kasih Ustaz. Alamak lupa nak off record lah. Syukur Ustaz. Sama-sama Badrul.